الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid dan ahli jabatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadarat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Anas, marru bi janazatin fa asnaw 'alaiha khairan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kata Sayyidina Anas, satu hari orang ramai mengusung satu jenazah melintas di hadapan para sahabat. Lalu sahabat-sahabat memuji-muji si mati itu. Apabila Rasulullah mendengar pujian tersebut, Nabi bersabda, wajib baginya. Summa marru bi ukhra فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم wajabat. Kemudian orang ramai mengusung satu lagi jenazah. Yang ini, yang mati ini orang munafik. Lalu yang hidup menyebut-nyebut kejahatan si mati itu. Apabila Rasulullah dengar sabda Nabi, wajib bagi dia. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat ya Rasulullah. Sayyidina Umar yang mendengar ucapan Nabi wajib baginya. Sayyidina Umar tanya, apa yang wajib itu ya Rasulullah? Apa yang wajib? Lalu sabda Nabi, hadza afnaytum alaihi khairan fawajabat lahul jannah wa hadza afnaytum alaihi syarran fawajabat lahun nar antum syuhada'ullahi fil ardi. Lalu Rasulullah bersabda, ini jenazah ni yang kamu sebut kebaikan dia, wajib dia masuk syurga Allah Ta'ala. Dan yang ini jenazah yang satu lagi ni yang kamu sebut kejahatan dia, layak dia masuk neraka Allah. Kamu semua adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya sengaja bawa hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis ini sebagai tajuk bincang kita, merdekakah kita? Kita nak merdeka. Malam ni, besok hari orang Melayu merdeka. 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 Merdeka ke kita ni? Dan apakah kemerdekaan yang sebenar-benar? Di sinilah kita kena ingat Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dihindari daripada neraka, maka sesungguhnya itulah orang yang berjaya. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kemerdekaan yang sebenar-benar ni ialah bila kita ni berjaya masuk syurga. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat itu, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, dan sesiapa yang dihindarkan daripada neraka. Kalimah zuhziha itu bukan dia yang menghindarkan, tetapi Allah yang menghindarkannya. Sebab itu digunakan kalimah zuhziha, dihindarkannya. Siapa yang menghindarkan kita dari neraka? Allah. Wa udkhila, kalimah udkhila itu pun bermaksud dimasukkan dia. Bukan dia yang memasukkan dirinya dalam syurga, tetapi dia dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang masukkan manusia dalam syurga? Allah juga. Nah, di sinilah kita nak jadi orang yang berjaya, nak jadi orang merdeka, kena pastikan kita ini dihindarkan oleh Allah dari neraka. Kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka ayat itu secara jelas menyebutkan zuhziha, dihindarkan, wa udkhila, dimasukkan dia. Bukan dia yang memasukkan diri dia dalam syurga, tak. Di sinilah kita kena ingat nak jadi orang yang betul-betul merdeka hari akhirat nanti. Maka itulah di atas bumi ini kita dipanggil hamba. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hamba Allah, kena tunduk perintah Allah, ikut perintah Allah. Maka hamba ni besok hari akhiratlah dimerdekakan dia sebenar-benarnya. Jadi kita nak merdeka ni hadirin hadirat, buatlah persiapan-persiapan hari kemerdekaan nanti. Bila hari kiamat, maka apakah persiapan-persiapan yang kita kena buat? Yang pertama, dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bagaimana satu hari diusung jenazah, lalu di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah mereka memuji-muji si mati. Bila orang memuji orang mati, Rasulullah bersabda, wajib bagi dia ke syurga, kamu saksi Allah. Ini persiapan pertama, perbanyakkan saksi-saksi kebaikan. Biar nanti mati orang sebut baik kita. Allah mati dah dia ni. Dia nilah istiqamah datang masjid. Dia nilah orang yang konsisten berjamaah. Kurang seorang orang sebut baik kita tu. Baik tu hadirin hadirat, Rasulullah berpesan dalam hadis yang lain, kita kalau hadir tempat orang mati, sabda Rasulullah, idza hadartumul marida awil mayyita falyaqul khairan. Apabila kamu datang ziarah orang sakit atau datang ziarah orang mati, bercakaplah yang baik-baik. Ini adab kita, meramaikan saksi-saksi baik.
Nanti orang datang dia sebut baik, dia ni bagus. Yang kita tak mau dia sebut jahat. Oh, dia ni jahat sungguh. Mati dah, alhamdulillah. Patut 5 tahun dulu dia ni mati. Orang nak marah kat dia sungguh. Orang sebut, oh dia ni dulu memang jahat. Kaki tu, kaki ni, kaki judi. Sampai ada orang marah, Pak Cik jangan cakap macam itu Pak Cik, tak baik. Betul memang dia kaki judi. Mana Pak Cik tahu? Main sama tahu lah. Dia pun sama-sama judi juga gitu. Sama dia. Walaupun dia dulu jahat, jangan sebut jahatnya. Ini nak jadi orang merdeka, pertama sekali perbanyakkan saksi-saksi kebaikan. Jadi bila sahabat-sahabat memuji si mati itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, mendengar, Nabi kata wajib dia pergi syurga. Kamu saksi Allah. Ini yang kita nak banyakkan saksi. Biar kaki jadi saksi kita ke masjid, tangan menjadi saksi kita berzikir, bertasbih. Rasulullah bertasbih dengan tangan, dengan jari ini. Rasulullah sendiri ajar kita kalau ke Mekah, tawaf Kaabah, sampai di rukun Hajar Aswad, kita pun angkat tangan. Apa nama tu? Istislam tu. Kita pun angkat tangan, kita sebut Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Kita pun cium tangan kita. Jangan belengkis, jangan cium. Rasulullah bersabda, tapak tangan kita ni besok menjadi saksi di hari akhirat yang kita pernah lambai Hajarul Aswad itu. Ni kaki kita berdiri jadi saksi, tangan kita berzikir jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah berfirman, hari itu hari kiamat kami tutup mulut-mulut mereka itu. Wa tukallimuna aydihim, bercakaplah oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi oleh kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Ini yang kita nak buat persiapan yang pertama. Biar ramai saksi baik, banyakkan saksi kebaikan. Masjid menjadi saksi, tikar sejadah jadi saksi, kita sujud padanya. Kerana itu di dalam ilmu fiqh, mengapa disunatkan kita berpindah-pindah tempat solat sunat. Solat tu biar tempat berpindah-pindah. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Lagi banyak tempat solat, lagi banyak saksi. Ni saya sebut ni sebab ada muslimat sini okey. Ada tempat-tempat lain muslimat siap booking tempat, letak telekung, tapi tuan dia tak datang. Oh, sampai muslimat kita tanya, ibu-ibu rapatkan saf. Tak boleh ustaz. Kenapa? Tuan dia marah. Tuan dia mana kak ibu? Entahlah, dah sebulan tak ada. Bagus betul muslimat ya. Kalau muslimin kita sepak dah telekong tu. Mengapa nak booking tempat? Lagi banyak tempat, lagi banyak saksi. Kan bagus. Kita berjalan ke masjid, apa Nabi sabdakan? Kita berjalan menuntut ilmu. Nabi bersabda, makhluk-makhluk di air, makhluk-makhluk di darat berdoa untuk kita. Melambai-lambai menjadi saksi-saksi kebaikan. Jadi ini yang pertama, banyakkan saksi kebaikan, jangan banyak saksi jahat. Nanti mati susah. Orang sebut dia nilah yang meluluskan benda-benda yang haram. Dia nilah yang menyokong perkara haram. Oh, dia nilah yang kuat menentang rang undang-undang memperkasa mahkamah syariah. Orang jadi saksi. Oh, dia nilah yang tak sokong, tak mengundi nak memperkasakan mahkamah syariah. Jadi saksi besok. Ingat peristiwa yang berlaku masa tanah runtuh di Cameron Highland. Saya baca surat khabar lah. Tonton mau baca surat khabar. Masa runtuhan
tanah di Cameron Highland tu saya baca surat khabar, kata ketua jajahan, ketua daerah dan tanah jajahan, ketua daerah tu kata, kami tahu siapa punya angkara ni. Tapi setakat tu je lah dia sebut. Nak sebut dia pun boleh jadi saksi sebelum mati ni, dia tahu ini kerja jahat siapa. Termasuklah hari ini di Kuala Lumpur diisytiharkan antara bandaraya yang paling ramai pelacur, menduduki tangga ke-8 dalam dunia, Kuala Lumpur. Hari ini di BKL sudah buat kenyataan tidak akan memperbaharui permit rumah urut dan refleksologi. Tuan-tuan tahu refleksologi dekat Bukit Bintang? Tuan-tuan mengangguk macam pernah pergi ya? Tak pernah Alhamdulillah. Dia mula-mula urut kaki, lepas tu B2B massage. You know B2B massage? Memang tuan-tuan memang kaki masjid betul lah, bagus lah. Alhamdulillah. Body to body massage dipanggil itu. B2B massage itu bukan massage, itu dah menjurus kepada zina dan pelacuran itu. Jadi kita nak sebut hari ini yang meluluskan tu semua besok akan jadi saksi, ramailah saksi-saksi itu. Jadi kita ni biar merdeka betul-betul di hari akhirat besok, dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu diguna kalimah wa udkhila, dimasukkan dia dalam syurga. Dia tak berjaya nak memasukkan dirinya, dia tak boleh nak menghindarkan diri dari neraka, tetapi dia akan dihindarkan oleh Allah dari neraka. Di sinilah kita kena ingat, biar banyak saksi baik, jangan banyak saksi jahat. Maka itulah disuruh kita dalam hadis-hadis banyakkan istighfar. Takut-takut kita ni ada orang yang melihat kejahatan-kejahatan kita yang lama-lama. Maka itu ibu-ibu apa ya, cerita-cerita lama zaman dulu-dulu jangan cerita ke orang. Dah tutup rekod diam-diam. Jangan meramaikan saksi-saksi jahat. Ini bangga dengan cucu, cerita dengan cucu, kau kenal tak nenek ni siapa cu? Nenek ni sebenarnya Ratu Kebaya negeri Melaka dulu. Bangga pula tu. Nenek ni kau sebut je joget apa semua nenek reti. Nenek dulu sebenarnya perempuan kabaret. Dah kita jadi baik, janganlah cerita. Satu hari seorang lelaki bercerita sesama mereka tentang zaman jahiliyah. Didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Rasulullah pun dengar cerita-cerita jahiliyah itu. Umar menegur laki-laki tersebut, mengapa kamu menceritakan membuka aib kamu setelah ditutup oleh Allah Ta'ala? Ucapan Sayyidina Umar itu tidak dilarang oleh Rasul, menunjukkan betul cakap Umar itu betul. Allah dah tutup aib-aib kita, benda-benda jahat zaman dulu kita pun dah taubat, dah insaf, dah istighfar. Untuk apa kita cerita-cerita? Besok mati cucu akan cerita pada cicit, cerita kepada keturunan-keturunan berpanjangan saksi-saksi jahat. Walaupun anak cucu cicit tak pernah melihat atuk dia, dia akan cerita. Kau kenal atuk ni siapa? Sebut Gombak ni, semua orang kenal atuk tau. Atuk ni Taeko Gombak. Atuk ni kau sebutlah kitab apa semua atuk baca. Cucu dia tengok, atuk ngaji pondok ke? Tak. Tapi atuk pandai baca kitab 52 je lah. Banyak kita atuk. Ibu-ibu tahu kitab 52? Tuan-tuan baik-baiklah ke. Saya dulu nakal-nakal sikit. Kitab 52 ni dia tak buka macam tu, dia kena buka macam tu. Tu kitab 52. Atuk dia baca. Jangan cerita. Besok cucu dia cerita atuk ni otai kampung, otai Gombak, atuk dia lah kaki pukul kaki. Dah ramai saksi-saksi, padahal kita sudah
disuruh tutup, Allah sudah menutup aib-aib kita itu. Ini Sayyidina Umar nasihatkan laki-laki itu, Allah sudah tutup aib kamu, kenapa kamu pergi buka semula? Jadi jangan meramaikan saksi-saksi kejahatan. Yang kita hendak biar banyak saksi kebaikan. Di sinilah kita disuruh ikhlaskan amalan-amalan dalam kita kerja kebajikan, bersosial dalam masyarakat. Ikhlas, nanti ramai orang menyaksikan kebaikan. Disitulah Rasulullah berpesan, bila hadir tempat orang mati, sebut yang baik-baik, jangan sebut yang jahat-jahat. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Kerana apabila kamu menyebut kebaikan di situ, sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kamu sebut itu. Jadi kita sebut benda-benda baik, malaikat akan amin. Itu yang pertama, kita nak mendapat merdeka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, para jemaah yang rahmati Allah, untuk merdeka yang sebenar-benar, oleh kerana di dunia ni kita hamba Allah Ta'ala, kita hanya akan merdeka kalau betul-betul dimasukkan kita ke dalam syurga Allah. Maka yang kedua, apakah kekunci kita nak masuk syurga? Apa kata kunci, ataupun hari ni orang kata laluan, dalam bahasa orang putih dia panggil password nak ke syurga. Dia hari ni zaman teknologi canggih, nak buka telefon pun kena password, nak buka komputer pun kena password, semua pakai password. Saya dengar dalam radio nak jawab soalan pun kena beri kata laluan. Saya pemanggil tu panggilan kata DJ, sila beri kata laluan. Dia pun jawablah, ku putih. Apa boleh jawab? Salah kata laluan, ku hitam, tak boleh. Macam itulah kita nak pergi syurga. Apa kata laluan ke syurga? Allah, hadirin hadirat, di dalam doa Nabi Adam alaihi salam disebutkan, doa Nabi Adam, kita maklum Nabi Adam pernah menghuni syurga bersama Tok Hawa dalam syurga, dengan penuh nikmat, dengan penuh seronok dalam syurga, dengan hasutan syaitan turun ke dunia. Semasa Nabi Adam dan Tok Hawa turun dunia, menangis kedua-dua, menangis kerana melakukan dosa. Sebab itulah kita ni asal syurga, nak balik ke syurga. Maka cuba lihat apa kata-kata Nabi Allah Adam alaihi salam setelah diturun ke dunia. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam doa itu Nabi Adam berdoa, wahai Tuhan kami telah buat zalim diri kami. Samalah kita hari ini buat zalim diri kita. Kita buat zalim pada diri kita. Nabi Adam rasa dia telah buat zalim pada Allah Ta'ala. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah buat zalim, buat nyaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tak ampunkan kami ya Allah, kalau engkau tidak rahmat kami ya Allah, rugilah kami, rugi. Jadi di sini dua kata kekunci nak ke syurga. Pertama, carilah ampun. Kita kena ingat, untuk apa kita ambil uduk, untuk apa kita sembahyang, untuk apa datang masjid, datang kuliah, datang ceramah, apa sebab tuan-tuan beribadat? Inilah yang dilupakan oleh setengah manusia gini.
Orang lupa sebab apa kita disuruh sembahyang, puasa, zakat, haji. Coba tengok balik hadis Nabi. Kita nak pergi syurga, carilah ampun. Kerana kita ni manusia yang punya dosa. Maka orang ambil uduk, gugur dosa-dosa. Tadi kita berjamaah, Rasulullah bersabda, sesiapa berwuduk di rumahnya dengan sempurna, berjalan, berkenderaan ke masjid, setiap langkah ampun dosa, satu langkah angkat darjat, satu langkah ampun dosa, satu langkah angkat darjat. Sampailah kamu ke pintu masjid. Bila dia sampai pintu masjid, menunggu-nunggu berjamaah, malaikat berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa si fulan, ya Allah rahmatlah si fulan. Ni menunggu-nunggu nak isyak pula, menunggu-nunggu ni satu fardu ke satu fardu, kita menunggu-nunggu, malaikat berdoa, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia. Nanti kita berjamaah, Nabi kata dapat ampun, kita amin serentak dengan imam. Nabi bersabda, siapa aminnya serentak dengan amin malaikat, Allah ampun dosa dia. Bersalam-salam pula, Nabi bersabda, tidak berjumpa dua orang Islam lalu berjabat tangan, Allah gugur dosa dia. Pendek kata, kita ni beramal nak minta Allah ampun dosa. Nanti buat korban, Nabi kata, wahai Fatimah, berdirilah kamu di sisi korban kamu itu. Titisan awal darah yang tumpah itu menghapuskan dosa kamu. Apalagi tuan-tuan, sedekah membersihkan dosa. Orang pergi haji keluar duit, pergi umrah keluar duit, habis duit, Nabi kata balik seperti bayi yang tak punya dosa. Pendek kata, kita ni beramal. Ni yang keduanya, nak cari ampun, nak cari hapus dosa. Sebab syurga ni tuan-tuan tak boleh masuk kalau ada dosa. Tak boleh. Sebab tu kita hendak, ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampun, ya ampun, ya ampun. Janganlah buat dosa. Allahu Akbar. Tapi berapa ramai manusia yang tahu, yang ingat, tapi nak pergi syurga. Tuan-tuan sendiri pun, saya sendiri pun kalau tanya, nak ke mana kita lepas mati nanti? Tanyalah siapa-siapa pun, apa jawapannya? Syurga. Tak tahulah kalau orang Gombak ni. Ialah dia dah berseri-seri Gombak dia. Tak tahulah kalau orang Gombak jawab, kita orang tak kisah ustaz. Syurga pun boleh, neraka pun boleh. Masalah tak semua nak pergi syurga. Tak ada orang yang jawab tak kisah. Kalau ada yang jawab saya tak kisah ustaz, malu dengan budak merempit. Budak merempit pun ditanya, budak merempit, macam bro, kalau mati malam ni kan merempit, syurga ustaz. Sebab itu kita merempit malam Jumaat sekarang. Tukar jadual malam Jumaat merempit. Kalau mati muka nakir tak tanya besok, dia kata. Beriman juga engkau orang. Tanya siapa tuan-tuan tanya? Tanya pelacur-pelacur tu. Macam akak pun nak pergi syurga, tak tanya budak isap dadah lagi. Budak isap dadah, mata tengah steam. Macam berada. Wah syurga dah dia. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan tak tanya lagi maknyah tu. Kawan saya berceramah depan maknyah. Saya tak berani tuan-tuan, dia kenyit, demam gitu. Kawan-kawan saya berceramah depan maknyah tu. Berani dia. Dia kalau berceramah depan maknyah ni jangan cerita bab neraka, balik awal, cerita bab syurga. Seronoknya. Bila dia kata seronok tuan-tuan, yang tak tahan ustaz tu tanya, siapa nak ke syurga? Kita. Yang itu yang tak lalu tengok adegan terlarang. Kita. Bila dia kata nak ke syurga, yang ni seronok ni. Bila dia kata nak ke syurga, kata ustaz, boleh, tapi di sana yang ada hanya lelaki atau perempuan sahaja, pondan tak ada. Iya ke? Yang tu malah aku tengok tu. Iya ke? Dia orang pun nak pergi syurga.
Jadi awak buatlah pilihan. Sungguh tuan-tuan, nak ceramah depan diorang ni, diorang tak datang seorang masjid. Sebab itulah hari ni pendakwah-pendakwah kita menggunakan berbagai cara. Sahabat-sahabat saya dalam bab dakwah ni sampai pergi jumpa ketua kumpulan maknyah tu, anjurkan satu program khas bersama mereka. Tak boleh buat dekat tempat dia, tak boleh buat kat masjid, kena buat makan angin 3 hari 2 malam, semua ditaja. Bila dengar ditaja tuan-tuan, seronoklah. Tapi bila dengar nak pergi kursus-kursus agama ni, ada yang nak, ada yang tak nak. Sebab dia orang ni, ya, yang paling lucu sekali kawan saya ceritalah, paling lucu sekali masa mesyuarat tu, dia boleh tanya, ustaz, biasanya kalau program-program macam ni mesti ada ceramah-ceramah kan, mesti ada sembahyang berjemaah kan, boleh tak ustaz kalau buat program ni jangan paksa kita sembahyang? Dia minta jangan paksa sembahyang. Oleh kerana kita nak berdakwah, permintaan pertama ni diterima, okeylah, asalkan pergi je lah. Dia dengar boleh, dalam hati dia kata, ustaz ni boleh nego-nego. Beri syarat kedua. Syarat kedua, ustaz, boleh tak kita orang pergi nanti program tu kita bawa telekung? Dah bawa telekung dah pula. Dia lelaki ke perempuan? Bawa telekung. Ustaz dia kata, tak apalah, asal pergilah, asal pergi. Dia kata boleh nego. Beri syarat ketiga. Ustaz, kalau pergi nanti kita orang ni ustaz tak bekerja, boleh tak bayar ganti rugi? Dia bukan jual burger. Agak-agak dia berniaga apa malam-malam tu, minta bayar ganti rugi. Yang ini yang susah sikit. Ustaz nak mikir, kawan-kawan nak mikir, nak bagi ni kadang kita syubhat pula. Tak bagi kadang tak pergi pula. Agak-agak macam mana. Akhir sekali, tak apalah, pergi, asalkan pergilah. Pergi tuan-tuan. Itu yang ceramah, ustaz-ustaz ni ceramah. Rupanya selama ni dia tak pernah dengar ceramah. Dia ingat ceramah ni straight, serius. Bila Ustaz Haslin Bollywood menyanyi Hindustan, bukan main suka dia. Alhamdulillah tu, sebab ada dah yang berubah pun ada lah, alhamdulillah ya. Yang saya nak sebut tadi, secara tu pun nak pergi syurga. Kalau tuan-tuan kata tak kisah, baik tuan-tuan masuk geng dia lah kan. Na'udzubillah min zalik tu ya. Nak sebut apa dia, kita nak ke syurga. Sebab tu yang kedua, kita nak merdeka di akhirat besok. Pastikan kita ini mendapat ampun, bersih dari dosa-dosa. Inilah sebabnya kita sembahyang. Inilah sebabnya kita berjalan ke masjid, meramaikan masjid berjamaah. Semuanya nak mencari ampun, nak cari ampun. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak cari rahmat. Sebab itu Nabi Adam minta, ya Allah, kalau engkau tidak ampun, kalau engkau tidak rahmat, rugilah kami, rugilah. Maknanya kaya macam mana pun, kalau tidak dapat ampun dan rahmat, rugi. Cantiklah macam mana, kalau tidak mendapat ampun dan rahmat Allah, rugi. Bandailah macam mana, belajarlah setinggi mana, duduklah universiti mana, peganglah jawatan sebesar mana, sekalipun kalau tidak dapat ampun dan rahmat, rugi kata Nabi Adam. Nescaya kami termasuk golongan orang rugi. Sebab itu dua benda inilah kata kekunci untuk ke syurga. Carilah ampun, carilah rahmat. Kerana itulah juga mengapa bila mati anak Adam, mati orang yang Islam, apa doa yang tuan-tuan baca? Sembahyang jenazah berapa rakaat? Tak ada rakaat kan? 4 takbir. 4 takbir apa kita baca? Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca selawat Nabi, takbir ketiga doa paling pendek, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dua benda ni kita minta. Dua benda ni kata ulama-ulama, inilah tujuan sembahyang jenazah. Nak mintakan ampun untuk si mati.
mintakan rahmat pada si mati, menunjukkan besarnya ampun, besarnya rahmat. Inilah sebabnya mengapa kita hadirin hadrat nak masuk syurga, nak dimasukkan. Bukan kita yang masuk diri kita ke syurga, kita dimasukkan dalam syurga dengan ampun Allah, dengan rahmat Allah. Ini yang kita duk cari ampun, cari ampun. Sebab tu nak ke Mekah minta ampun, kita bersalam minta gugur dosa, ampun dari dosa. Yang kedua, rahmat. Apa makna rahmat Allah Ta'ala? Azan. Boleh. Apa makna cari rahmat Allah Ta'ala? Kita nak rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sebab tu mengapa di van jenazah tu ditulis semoga rohnya dirahmati. Tak ada van jenazah tulis semoga rohnya diberkati, tak ada. Rohnya dirahmati. Sebab apa rahmat? Para yang mana rahmat Allah, insya-Allah kita sambung lepas daripada azan nanti. Sidang jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita sebagai hamba Allah Ta'ala di dunia, yang kita benar-benar merdeka nanti bila kita dimasukkan ke syurga, sebagaimana firman Allah, faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dihindarkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, maka sungguhnya dialah orang yang berjaya. Maka dalam ayat ini dengan jelas Allah menyebutkan dihindarkan. Maknanya dia sendiri tak berjaya nak menghindarkan diri dari neraka, kecuali dia dibantu oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari neraka yang penuh azab itu. Wa udkhila, dia dimasukkan, menunjukkan dia sendiri tidak berjaya nak masukkan diri dia ke syurga. Kerana syurga ni tempat yang sangat-sangat istimewa. Kalau kita di sini ada kawasan elit, ini syurga lebih daripada elit, lebih daripada kawasan-kawasan yang sangat-sangat istimewa. Allah nak masuk macam mana? Kalau ada dosa sedikit pun tak boleh masuk, kena cuci di neraka dulu. Na'udzubillah min zalik. Kita kalau boleh tak mau ke neraka, nak terus ke syurga, maka disitulah persiapan kita cari ampun. Itulah sebab mengapa kita berwudu, mengapa kita disuruh menjaga akidah, mengapa kita berzikir. Semuanya cerita nak bersihkan dosa-dosa. Yang ketiga, nak cari rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang Allah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, cerita rahmat Allah ni, kita ni cerita nak ke syurga, nak dimasukkan ke syurga. Agak-agak kita dengan amalan-amalan kita ni, boleh ke kita pergi syurga? Agak-agak je. Allah hadirin hadrat ya. Dengan amalan kita ni yang tak seberapa, sembahyang kita pun khusyuk tak berapa persen. Tengah sembahyang teringatkan kunci, meraba tengah sembahyang, meraba. Tak? Teringat, pegang pula kunci, mengangguk, ada. Agak-agak boleh pergi syurga ke macam tu kita ya. Itu pun dah pegang balik, teringat, lock ke tak lock, sempat micit, tetot, tutup. Agak-agak boleh ke dengan amal kita ke syurga. Disitulah kita berharap, ya Allah, rahmatlah kami. Disitulah Rasulullah ajar kita mengapa setiap amalan jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna. Disitulah kenapa Rasulullah lepas korban, Rasulullah akan baca Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah korban daripada Muhammad dan keluarga Muhammad. Selesai fardu Ramadan, Rasulullah pun sebut taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kamu dan amalan kita semua.
Semoga Allah terima amalan kita dan amalan kamu semua. Di sinilah kita lepas sembahyang jangan lupa berdoa, mendoakan sama-sama kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa sama-sama kita, bukan bid'ah. Kita disuruh menjadikan suatu budaya saling doa mendoakan, kerana kita tak tahu amal kita ni Allah terima tak terima. Maka dengan amal kita itulah Allah rahmat. Kalaulah dengan amalan kita tuan-tuan nak ke syurga, Nabi SAW pernah bersabda, lan yadkhulal jannah li ahadin bi amalihi, atau kama qala. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu orang pun boleh harap amal untuk ke syurga. Lan seorang pun tak boleh harap amal untuk bawa masuk syurga. Bila Nabi kata tak ada orang boleh harap amal ke syurga, sahabat-sahabat bertanya, wala anta, tuan pun tak boleh harap amalan tuan? Nabi jawab, wala ana, saya pun tak boleh harap amalan saya untuk ke syurga, illa, kecuali amalan yang saya buat ini ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin, atau kama qala, kecuali dengan amal saya ini Allah ampunkan saya, Allah rahmat saya. Jadi kita beramal ini sebab untuk dapat rahmat. Nak masuk syurga dengan amal, tuan-tuan, syurga bukan murah. Syurga ni tempat yang mahal. Tuan-tuan, saya dulu saya duduk di Ampang. Sebab tu saya dah jarang-jarang ke Gombak ni. Saya sekarang dah pindah sampai ke Bangi sana, tuan-tuan. Dulu saya duduk dekat Padang Balang, masa once upon a time lah dulu. Kemudian dah merantau saja saya dah sekali dah sampai ke belah-belah Bangi sana duduk. Tapi tak apalah, saya nak sebut masa duduk di Ampang, di Pandan, di Kampung Pandan tu, tuan-tuan biasa pergi Rentry Club. Kampung Pandan tu kan ada Rentry Club tu kan. Sebelah Rentry Club tu kan ada satu kondominium apartmen yang besar. Situ apartmen tu ataupun kawasan Ampang Hilir tu sendiri, rumah besar-besar tu, sewa tak mahal tuan-tuan, sebulan takat 30,000 je. Yang apartmen tu sebulan 10,000. Yang rumah banglo tu sebulan takat 30,000 je. Ada orang sewa, duta-duta, businessman, dia kata murah 30,000. Satu tahun lebih kurang 30,000. Darab dengan 12, 360,000 sahaja. Murah. Tak apalah tuan-tuan, dia duduk Malaysia tak lama. Dia duduk sini kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisnes, duta-duta umpamanya. Maksud saya, dia punya harta dia boleh bayar sebab dia duduk sini tak lama. Maksud saya, kita nak duduk syurga, berapa harga syurga? Berapa agak-agak harga syurga ni? Mahligai syurga ada harga 30,000. Lebih dengan nikmatnya, dengan bidadarinya. Allah, cerita bidadari Syekh, makcik-makcik dengan marah sungguh. Tak ada cerita lain orang lelaki bidadari. Minta maaf ibu-ibu, orang lelaki dengar bidadari yang tidur bangun. Itu hebat. Orang lelaki cerita bidadari. Tapi ibu-ibu jangan marah, sebab ibu-ibu besok akan jadi ketua bidadari. Kalau bidadari cantik, ketuanya lagi cantik. Iya ke Ustaz? Iya. Masa tu ibu-ibu umur berapa tahun dalam syurga? 18. Itu yang makcik-makcik cakap macam tak percaya je Ustaz. Iya, 18. Bila makcik-makcik macam tak percaya, pakcik-pakcik pula tanya, betul ke Ustaz isteri kita jadi ketua bidadari? Betul pakcik, kenapa? Tak ada yang lain ke? Bertuah punya pakcik. Kenapa pakcik? Yang ada tak best. Tak apalah. Yang saya nak sebut bidadari-bidadari itu besok bukan boleh dibayar harga dia.
dengan syurga, dengan bidadari, dengan nikmat yang tak terperi, dengan pelayan-pelayan wildan. Allah, agak-agak kita boleh bayar ke? Tak bayar. Dengan amal boleh bayar? Tak boleh. Hanya dengan rahmat saja kita boleh masuk. Itu sebab kita minta rahmat. Tak tahulah di mana rahmat Allah. Rasulullah pernah bercerita seorang lelaki dimasuk syurga dengan rahmat Allah. Hanya semata-mata dia buang kayu yang melintang di jalan. Tu je sebab dia ke syurga. Rahmat Allah. Kita tak tahulah di mana rahmat. Barangkali iktikaf masjid, barangkali sedekah, barangkali zikir, barangkali kerana itu kita buat amal cari rahmat. Hanya rahmat aja yang memungkinkan kita ke syurga. Dengan amalan, jawapannya never and ever. Tak dapat kita ke syurga. Itu namanya kita cari rahmat. Apa makna rahmat? Hanya dengan pertolongan kasih sayang Allah. Contoh yang lain, rahmat Allah. Contoh lain, tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu berhadapan dengan Raja Namruz, dicampaknya Nabi Ibrahim ke dalam api. 40 hari 40 malam api itu marak menyala, tak padam-padam. Dengan akal kita ni, hidup ke mati Nabi Ibrahim? Mati. Jangan kata 40 hari, 4 hari pun rentung dah. Tapi dengan rahmat Allah, selamat Nabi Ibrahim. Itu nama rahmat. Ikut akal tak mungkin. Dengan rahmat segalanya mungkin. Dengan sembahyang kita ke syurga tak mungkin. Dengan rahmat harus ke syurga. Itu contoh rahmat. Contoh yang lain, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Dikejarnya Nabi Musa, nak dibunuh Nabi Musa oleh Fir'aun dan bala tentera. Sudah sampai ke laut. Depan laut, belakang Fir'aun dengan tentera yang ramai. Akal kita kata, matilah Musa, matilah dia. Tapi dengan rahmat Allah, dibelahnya laut itu. Yang mati bukan Nabi Musa, yang mati Fir'aun dan bala tentera. Itu rahmat. Itu kalau dengan akal, sedekah itu tak mungkin bawa ke syurga. Dengan rahmat harus. Contoh yang lain, Nabi kita Muhammad di malam hijrah, sudah dikepung rumah Nabi oleh pemuda-pemuda abang sado, budak-budak muda nak bunuh Rasul. Ikut akal kita, tamat riwayat Muhammad malam begitu. Tapi dengan rahmat Allah, lepas Rasulullah keluar dengan selamat. Begitulah kita, ibu-ibu, kalau nak ikut amal ke syurga nipis, tetapi kerana taat suami itulah harus dia mendapat rahmat ke syurga. Itu namanya rahmat. Di situlah kita duk cari rahmat. Ya Allah, rahmatilah kami. Sebab tu kita berdoa, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, rahmatmu sajalah. Sebab tu Nabi Adam sebut, kalau tak ampun ya Allah, kalau tak rahmat ya Allah, rugilah kami. Para jemaah rahmat ya Allah, di situlah kita mencari ampun dan rahmat. Nak merdeka, nak merdeka. Tapi masalahnya dapat ke ampun kalau malam merdeka anak-anak muda hari ini berpesta-pesta di hotel-hotel dengan arak, dengan hiburan melampau. Merdeka ke? Dapat ampun ke? Allah rahmat ke? Sebab tu kita cari rahmat. Di mana rahmat Allah? Mana rahmat Allah? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah dalam Quran. Allah berfirman dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itulah rahmat. Sebab tu jangan hina Rasul. Disuruh banyak selawat Rasul. Kita nak ke syurga, cari rahmat. Rupanya Rasulullah itu rahmat. Orang hina Rasul, macam mana nak dapat rahmat? Orang
perlekeh Rasul. Dia ada ke dia tak ada ke saya tak kisah. Hari ni lagi dahsyat. Tak mendakwa Rasulullah bukan Nabi. Dia rasa Rasulullah tu bukan Nabi. Yang sebenar Nabi Ali. Silap turun wahyu. Ini ajaran mana ni? Ajaran apa? Tonton senyap macam Syiah aja sini. Bukan Tengok muka ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah lah. Allah Rabbi, nak dapat rahmat macam mana menghina orang yang Allah rahmat, Rasulullah dihina. Nak rahmat. Allah hadirin hadirat, boleh bercakap silap turun wahyu. Kita nak jawab satu je, kalau silap turun wahyu, Quran turun 23 tahun. Dibawa oleh Jibril, wahyu itu disampai oleh Jibril dalam tempoh 23 tahun. Kalau silap turun, seolah-olah Allah pun tak tahu tersilap wahyu itu. Mustahil. Syiah ni bukan dia hina Rasulullah, Allah pun dia hina. Dia anggap Tuhan pun tak tahu silap turun wahyu. Wafat Rasulullah, Syiah betulkan bau Tuhan perasan. Na'udzubillah, ini i'tiqad yang fasad, yang rosak. Tuan-tuan ingat ya, macam mana nak rahmat kalau menghina orang yang Allah paling sayang, menghina orang yang Allah sudah beri rahmat. Sebab tu kita muliakan Rasulullah ini. Jangan masuk golongan-golongan ni. Satu lagi golongan, dia kata Rasulullah tu Nabi bangsa Arab, kita nak Nabi bangsa Melayu pula dah. Nabi bangsa Melayu jumpa seorang kat Terengganu, seorang kat Kemensahat jumpa. Allahu Akbar, orang Melayu sungguhlah. Macam mana nak dapat rahmat kalau menghina Rasulullah? Ini yang pertama. Yang kedua, kita nak rahmat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itulah rahmat. Bila kita dah hina Quran, baling Quran, buang Quran, campak Quran, tolak Quran ke tepi, macam mana nak ke syurga? Sedangkan nak ke syurga hanya dengan rahmat, rahmat Allah itu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kita nak jadi orang merdeka, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang keempat, jadikan diri kita orang yang soleh. Jadikan diri kita orang soleh. Batu Nabi berpesan, mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajar. Ketiga, anak yang soleh. Rasulullah sebut anak itu mesti soleh. Maka kita nak masuk syurga, jadikan diri kita ni orang soleh. Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Ismail, apakah rahsia kejayaan Nabi Ibrahim? Apa rahsia sehingga berjaya menyembelih anak tadi? Ketika nak disembelih anak tadi, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anak dia, malam tadi ayah dia bermimpi menyembelih kamu. Ayah anda melihat dalam mimpi ayah anda menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Kata si anak, ya abati, wahai ayah anda, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang Allah perintah itu. Apa rahsia dia? Rahsianya dalam surah As-Saffat ayat ke-100, Allah berfirman, rahsianya ialah doa seorang ayah, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim ketika mengajak umatnya beriman, umatnya melawan, umatnya menentang, sehingga Nabi Ibrahim berfikir, kalau semua dah lawan, siapa lagi yang nak tolong saya kecuali zuriat saya lah, anak saya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, kurniakan pada saya anak yang soleh. Sebab tu kita nak ke syurga, nak mendapat kejayaan, berdoalah, ya Allah, jadikanlah saya ni di kalangan orang soleh.
Doa, ya Allah kurniakan saya, jadikan saya minas salihin. Bila tuan-tuan baca doa ni, lepas ambil wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Ini yang keempat, pastikan kita jadi orang soleh. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima kita nak mendapat kejayaan akhirat. Hadirin hadirat, yang kelima banyakkan bersedekah. Sedekah ya. Batulah Nabi kata mati kita besok, anak yang soleh itulah yang dapat tolong kita. Barulah kita dapat dimasukkan ke syurga. Dimasukkan kita ke syurga. Kita nak masuk sendiri tak mampu. Kita mengharap kita akan dimasukkan ke syurga Allah itu. Jadikan diri kita orang soleh, dan kita hendak supaya kita dapat zuriat yang soleh. Yang kelima, banyakkan bersedekah. Karena itu dalam surah Al-Munafiqun Allah cerita hal ehwal orang nak mati. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Kata orang nak mati. Hadirin hadirat, kita ni semua nak ke syurga. Maka orang nak mati berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh ya Allah, kalau boleh ya Allah, tangguhkan sikit nyawa saya. Oh my Lord, minta tangguh nyawa sikit, just a moment. Minta sikit tempoh. Nak buat apa? Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat mulia, orang yang minta tangguh nyawa ni orang jahat. Orang baik-baik macam tuan-tuan, orang baik-baik macam kita semua. Nabi bersabda, orang baik-baik bila mati dah ditunjukkan balasan-balasan syurga. Dia tak minta balik dunia, tak minta. Tuan-tuan, kalau kita mati dibentangkan nikmat syurga, saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak balik dunia? Saya ulang balik soalan. Kalau dah kita mati dibentangkan nikmat-nikmat kebaikan, adakah kita minta balik dunia? Buat apa Syekh? GST Syekh? Macam-macam lah. Ekonomi melisit, macam-macam. Jadi nak sebut tuan-tuan, kata Abdullah bin Abbas, yang minta balik dunia ni orang jahat. Orang baik-baik tak minta balik dah. Buat apa balik dunia? Kita dah dapat nikmat. Orang jahat minta balik dunia. Nak buat apa? Allah berfirman, mereka minta tempoh nyawa. Allah berfirman, yang mereka minta, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Pertama, mereka minta nak bersedekah. Kedua, mereka minta nak jadi orang soleh, nak buat amal soleh. Itulah sebabnya ini yang keempat. Kelima, jadi orang soleh. Yang kelima, banyakkan sedekah. Kenapa dah nak mati baru nak sedekah? Sebab orang nak mati, dia nampak mana harta dia, mana harta pusaka. Yang tinggal di dunia harta pusaka. Harta dia yang dia telah sedekah, itulah harta dia. Yang tinggal dunia harta pusaka. Anak pun bagi, satu untuk engkau, satu untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. Tiga untuk engkau, tiga untuk aku. Untuk engkau, untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf dalam dunia mana ada untuk engkau, bagi sama tu. Kecualilah anak-anak tadi, sedekah balik untuk arwah, dapatlah dia balik harta tadi itu. Kalau anak-anak tadi lupakan arwah, yang itulah yang diminta baliklah semula. Nak buat apa? Fa'as-saddaqa, kami nak sedekah. Hadirin para jemaah rahmatullah, saya rasa itulah yang dapat saya bincangkan. Banyak lagi lah. Tetapi itu antara persiapan-persiapan kita. Jadi cerita sedekah tu sebab saya buat tabung tu. Tabung kutip derma. Untuk apa tuan-tuan? Sebab kami ni buat program-program
dakwah dan ziarah di Malaysia Timur, Sabah, Sarawak. Baru ni kita pergi, alhamdulillah, di satu perkampungan yang tak jauh lah, tak jauh jugalah. Naik kapal terbang 2 jam setengah, naik bas pula lebih kurang 3 jam, lepas tu naik boat lebih kurang 2 jam, lepas tu naik Hilux. Tak boleh naik kereta biasa ni sebab mau ke bumi dia, dipanggil dalam pedalaman tu, macam naik camel trophy tu. Sampailah 3 jam. Sampai sana akses telefon pun tak ada, hidup dengan mati lah. Tapi seronok tuan-tuan, sebab di sana bila kita buat program-program kebajikan ni, sambutannya bagus lah. Kita tak buat macam dululah. Dulu kita Islam tinggalkan hari ni, kita ambil anak-anak mereka yang kita latih di Semenanjung, mereka ajar agama. Jadi anak-anak muda ni lah menjadi da'i kita. Ada satu perkampungan yang kami pergi tu agak pedalaman sungguh, daripada satu kampung yang mengamalkan ajaran pagan ni ajaran animisme, sembah pokok kayu bagai-bagai. Satu kampung hari ni hampir separuh sudah diislamkan mereka tu. Alhamdulillah, kita pun buat surau tu macam tebang kayu-kayu tu, buat macam reban kambing zaman-zaman kampung dululah. Sebab di sana tuan-tuan memang perlukan dana. Tapi alhamdulillah baru ni kita dapat bina surau dan masjid di sana, alhamdulillah. Sahabat saya pun duduk mengajar, buka pondok di sana, alhamdulillah. Ini mujahadah. Tadi kita bawalah di sana, tak macam tempat tuan-tuan sini, tempat kita sini ceramah macam ni ramai. Tulis ceramah perdana, kecil je bawah, jamuan disediakan. Di sana tak boleh, kena tulis jamuan perdana, ceramah disediakan. Itu pun tak tulis ceramah, takut tak datang, jamuan perdana je lah. Tombang lembu, tombang kambing, ramai datang. Tapi ada yang masih Islam, yang belum Islam. Di sana tu kita boleh memang tengok tak. Kalau tuan-tuan nak tengok suasana anjing bergelewak atau merata-rata, sanalah tempat dia tu. Jadi itulah suasana dia. Dan juga bukan saja ada banyak tempat lagi lah. InsyaAllah pada bulan 11 nanti saya dengan rombongan Dr. Fauzi Rahman juga akan ke Miri, Limbang. Di sana pun dia Sarawak dengan Sabah ni, tuan-tuan percaya tak percaya, di Sarawak Muslim hanya 35% saja. Di Sarawak dia lebih mudah kita bergerak di Sabah. Sarawak lebih mencabar sebenarnya dia. Jadi itulah hadirin hadirat, usaha ni kita kena pertingkatkan. Tempat kita sini alhamdulillah sudah maju dengan ilmu-ilmu dan sebagainya. Terima kasihlah atas undangan ini. Semoga bertemu kembali pada masa akan datang. Salam hormat dari saya, Raihan bin Abdul Aziz. Saya tidak ada kena-mengena dengan kumpulan Raihan tu. Nama saya Raihan dan saya berasal pada Johor lah, orang Muar. Tapi cakap campur-campur sebab saya belajar di Kelantan. Kecek Kelantan kau boleh. Jangan gua kita belakang ni. Sebab saya belajar di pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Cuma orang Johor duduk Kelantan, dia mengaku banyak sikit. Kita tak pandai jaga Kelantan dulu-dulu lah kan. Saya ingat dulu masa baru sampai, budak Johor tu kata apa, makcik kelapa sebutir kopek sekali. Makcik tak tergila mau nak kopek gapo lah awewe. Orang Johor dia nak kupas kelapa, dia suruh kopek kelapa. Jadi minta kelapa, minta kopek sekali, gila. Tapi lah ni jangan. Boleh belakang lah, pahai belakang dululah. Tapi bukan saya tu, kawan saya lah. Daripada Kelantan kemudian saya ke Damsyik di Syria, kemudian ke Sana'a di Yaman, kemudian balik berkahwin dengan orang KL. Itu sebab saya pandai cakap KL kan. Berkhidmat di beberapa institusi, yang terakhir sebagai pegawai syariah di Bank Islam, dan sekarang saya lebih sebagai pendakwah freelancer. Itulah sekadar pertemuan kita pada malam ini. Sekali-sekala terlibat dengan program Tanyalah Ustaz di TV9 dan beberapa rancangan televisyen. Semoga bertemu kembali pada masa akan datang. Terima kasih pada Tuan Nazir dan jawatan kuasa, pada semua yang hadir. Semoga dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.